Saya tak boleh duduk seorang-seorang time tu. Oh. Kalau saya duduk seorang memang akan menangis. Hi everyone, Assalamualaikum. Selamat datang ke Sembang Santai by Grab. Satu series yang banyak bercerita tentang kisah-kisah inspirasi daripada individu yang mungkin ada cerita hidup masing-masing dan mungkin boleh bagi kita mungkin pengajaran dan juga semangat untuk kita teruskan hidup. Dan hari ini aku ditemani oleh dua orang penyerang kebangsaan. Ada Syafiq Ahmad. Yes, saya. Nama yang familiar saya, Syafiq. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, syukur. Dan di sebelah ni ada Abang Shen Lee. Ui, bang. Panggil Lee bang. Panggil Lee. Ha. Oh, mantap. Episod kali ni Bina Jiwa Kental. So, bang, kita nak buang masa. Siapa Shen Lee? Individu nama Shen Lee ni sebenarnya. Saya memang dah buat Grab lama. Oh, Saya katakan 8 tahun lah kira. Yang sepanjang 8 tahun tu full time. Memang full time lah sampai sekarang. Uish. Syafiq Ahmad. Yes, Satu saya. nama yang kalau saya nak introduce pun macam tak perlu tau sebenarnya. Syafiq Ahmad ni. Dia pemain yang orang kata kat Malaysia ni, Abi. Saya rasa awak pun mungkin sedar, mungkin tak sedar. Kalau cerita tentang bola tanduk memang Syafiq Ahmad lah, orang kata barang dia lah. Tapi siapa yang mula-mula jadi influence yang terbesar untuk Syafiq Ahmad main bola sepak? Okey, yang first kali lah kalau orang nak tahu lah pasal saya sebenarnya. Yes. Ayah saya, dia bekas pemain Pulau Pinang tetapi bukan state lah, maksudnya dia underage. Oh. So untuk pengetahuan dari situ mungkin darah, orang panggil darah pemain bola sepak tu ada start pada abah dia. Kalau yang sebelum-sebelum ni lah Liga FM, kalau kita nak tahu tu yang Sungai Ara FC tu, Okey, Sungai Ara FC. itulah belakang padang rumah saya tu yang saya bermula. Memang saya bermain daripada akademi Sungai Ara FC tu daripada umur 4 tahun. Ush. Itu kalau betul lah orang yang nak tahu. Tapi sebelum tu lagi lah apa yang saya diceritakan, macam kawan-kawan yang saya cerita, Pete, tahu tak, kalau kata ada game kat padang ni, kadang-kadang ni ref setiap masa kena berhenti. Oh, sebab Saya tanyalah sebab apa. Apa yang dia cakap, setiap kali kata bola ada je, saya berlari masuk padang, ikut suka saya. maksudnya Syafiq Ahmad ni perangai dia nak ke padang tu dari kecil. Ya, dari kecil. Itu yang apa yang saya cakap. Tapi kalau ikutkan, saya masuk akademi Sungai Ara tu daripada umur saya 4 tahun lah. Daripada 4 tahun Ush. Dia tak semua orang tahu yang start main bola disebabkan daripada umur seawal 3-4 tahun ni sebenarnya. Ada yang mungkin sekolah rendah, sekolah menengah baru start. Tapi maybe awak boleh share sikit. Rasanya satu Malaysia pernah dikejutkan dengan berita awak mengalami kemalangan jalan raya. Ya, betul. So waktu tu pun dekat paper pun ada keluar anak awak seorang meninggal. Ya, betul. Dan distri pun agak kita juga waktu tu. Ya, memang kritikal. So apa jalan cerita sebenar awak situasi itu sebenarnya? So perjalanan tu untuk perjalanan ialah semasa COVID, rentas negeri tu betul-betul hari yang kita boleh. Okay. Tapi kita tak perlu surat lah time tu. Tapi saya sebagai safety saya pergilah ambil surat. Okey. Dan perjalanan tu untuk saya balik daripada JB ke Kedah sebab ialah time tu COVID. So bila COVID ni kita team pun cuti, team pun tak ada game apa semua. And then wife saya pun baru 23 hari dalam pantang. Masih pantang. Dah, ialah kita Johor. Maksudnya Johor tu saya tak ada siapa kat situ. Cuma ada arwah mak dia datang, and then ada dengan CL yang jaga pantang. Okey. So apa yang saya boleh katakan, kita orang memang saya berniat daripada awal lah saya nak balik sebab yalah kita duduk kampung at least sebulan lebih tu, mungkin kawasan kampung ni dia environment dia lain sikit daripada kita duduk taman tu, takut kita tak bergerak mana kan. Yes. So saya yalah ada kecelakaan, ada accident kat situ. So saya kehilangan 3 orang. Pertama memang yalah anak kedua saya yang dalam pantang lagi baru 23 hari. Kedua arwah mak mertua saya, dan ketiga tu arwah yang jaga pantang. Ketiga-tiga ni meninggal di tempat kejadian. Ya, ketiga-tiga meninggal tempat kejadian. Saya ingat lagi masa tu
bila zaman tu scroll dekat social media kan, keluar cerita, kita tengok especially yang baby dalam bantaran semua akan terasa benda tu. Tapi abang generally pernah ada kehilangan sesiapa? Ada. Ayah, arwah ayah lah. Masa tu time PKP COVID memang tak boleh keluar kan. Jadi kita bila buat Grab masa tu memang boleh keluar, buat macam biasa, tapi kita buat Grab food. Kita tak ada buat ambil pang-pang ke apa. Tapi lepas tu bila dah dengar ayah sebenarnya dah masuk hospital 2 minggu. Lepas pada 2 minggu tu dia kena masuk ICU, baru dia call saya, dia bagi tahu. Dia cakap, maksudnya sebelum tu dia sembunyikan? Dia sembunyikan. Dia tak nak bagi tahu. So sebab family dia satu family kena. Macam ayah saya memang dah kahwin lain. Mak pun dah kahwin lain. Jadi mak tiri pun kena. Anak tiri pun kena. Semua masuk hospital tapi ward lain-lain. So masa tu semua orang pun tak boleh nak pergi mana-mana. Nak pergi hospital pun tak boleh. Nak rentas negeri pun tak boleh. So lepas tu bila dengar cerita ni, okey lah. So far relax je lah, sebab ayah sendiri pun cakap jangan takut kan. Dia memang itu ayat seorang bapa Ya, betul. Orang bapa dia akan sentiasa tunjuk dia alright. Betul. Dia memang dia kuat. Betul. So boleh katakan dia pun kental jugalah kan masa tu. Dia cuba nak adapt dengan dia punya kanser perut masa tu. Dia meninggal disebabkan dia memang demam masa tu. Demam, bukan COVID. Bukan COVID. Demam yang berpanjangan. Yeah. Tapi before that memang dah diagnose cancer. Yes. Dia dah pergi chemo, everything. Semua dah pulih macam biasa. Lepas tu, so far dia dah pernah banyak kali pergi hospital dan dia cakap benda yang sama lah. Jangan risau. So kita pun tak risau lah. Lepas pada dia cakap masuk ICU tu, sebab dia punya oxygen level 50-50 dah. So bila 50-50 jadilah 80-20. Bila 80-20 memang tak boleh buat apa lah. Memang saya terus padam phone, terus balik Melaka tu. Itu pun memang last nak masuk hospital tu, nak naik atas, memang dah cakap mak tiri pun cakap dah meninggal lah. Tak sempat? Tak sempat lah tengok. Tapi saya sempat tanam dia. Awak dapat tahu tu berita dia dah meninggal tu waktu dah sampai mana? Dia video call masa tu dekat on the way lah. Saya on the way. Maksudnya abang dapat video call dulu. Betul. Sebelum dia masuk ICU. Sebelum dia dimasukkan. Tapi dapat berita yang dia dah meninggal tu masa on the way. Masa on the way. Bang, macam mana bang? Berat, memang berat. Masa tu dekat KL lagi, ada dekat Sepang. Dekat KL lagi lah. Memang stop sekejap lah. Kita pun zikir lah apa yang kita tahu kan. Lepas tu kita cuba nak bangunkan diri kita balik tu. Susah sikit, tapi macam mana pun kena positif lah. So kita teringat balik apa yang dia buat sebelum ni. Berapa kali dia masuk hospital, berapa kali dia cakap macam ni, jangan risau apa semua. Semua tu dapat throwback. Sampai sekarang lah still dia tu memang macam dia bercakap dengan kita. Bagi motivasi kan, supaya kita pergi jalan betul. Jangan buat benda yang luar daripada bidang kita lah. As long as kita jadi seorang bapa, kita tahu apa ni, macam mana nak handle. Saya mungkin boleh faham sikit lah. Jadi saja nak share dengan abang dengan Syafiq. Sebab arwah bapak saya pun meninggal 2 tahun lepas sebab kanser. So saya dalam adik-beradik, saya 3 orang beradik. So dalam adik-beradik saya ini, saya antara yang rapat dengan arwah. So dia punya impact tu, nak cerita impact tu sampai sekarang lah. Dia masih kita ni, walaupun kita ni lelaki, tapi dia ada certain benda yang kalau macam kita tengah bawa kereta pun kadang kita boleh nangis, kita boleh teringat. Tapi macam masa tadi awak sebut anak meninggal, mak mentua dan juga perempuan lady. Tapi dia ada 2. Mental wife awak dan mental awak. Keadaan wife waktu tu. Keadaan wife tu memang dia ada kecederaan usus tu, dan dia ada patah di tulang belakang. Tapi yang saya boleh katakan wife saya memang seorang yang kuat. Sebab yalah, kadang kita sebagai lelaki betul cakap, kita tak tunjuk. Betul. Tapi memang saya nampak wife saya memang betul-betul kuat. Sebab untuk pengetahuan betul, saya hampir-hampir nak berhenti main bola. Itu yang saya cakap. Saya beritahu wife saya,
Kalau kata duduk kampung, saya cakap duduk kampung lah. Saya buatlah kerja apa asalkan saya nak wife saya happy balik. Maksudnya ya kita tahu. Banyak masa dengan dia. Ya, sebab ya dia kehilangan orang yang paling dia sayang. Satu, anak. Yang kedua tu mak. Orang yang paling dia rapat, paling dia sayang. So, apa yang saya boleh katakan, saya memang kena cuba kuat. Memang bukan kuat untuk dia saya, tapi kuat untuk saya nak tengok dia happy balik. Maksudnya macam, yelah nak tengok dia happy, nak tengok dia kuat balik, nak tengok dia sihat. Sampai saya kata kat dia, Ami, kalau kata yang ni lah hikmah ke ataupun ini dugaan kita, Daddy memang nak berhenti main bola. Selagi Mami kata okey, Mami dah sihat, sebenarnya kata kalau 6 bulan ke setahun ke, saya duduk kampung saya buat lah. Dia cakap macam tu. Tapi memang wife saya memang betul buat. Tak sampai 2 bulan. Tak sampai 2 bulan dia cakap, Daddy dah jom. Dah jom kita balik Johor. Kita balik, kita duduk sana, kita cari rezeki kita mula balik. Kita tengok, InsyaAllah rezeki kita mungkin ini hikmah untuk kita ke depan tu. Tak tahu apa yang jadi lagi kan dia kata. Benda yang lepas-lepas, yang depan kita tak tahu apa jadi. So kita go through. Lepas 2 bulan, bila awak nak start main bola balik, tapi awak macam mana awak nak overcome? Awak masuk padang pun mesti benda tu masih dalam kepala. Apa yang dia katakan, saya tak boleh duduk seorang-seorang time tu. Kalau saya duduk seorang memang akan menangis. Saya akan tak boleh pejam mata seorang. Kalau saya duduk seorang. Kalau ada wife kat sebelah, ada anak, okey, saya akan lupakan benda tu. Masuk dalam padang pun dia jadi macam still akan okey, dalam padang memang saya akan lupa. So saya boleh jumpa kawan-kawan. Dalam masa saya ambil masa yang lama jugalah. Dalam padang tu memang okey, kawan-kawan ni boleh buat happy. Tapi bila dah habis, Datang balik. terus datang. Saya rasa almost 6 bulan saya duduk macam tu dalam keadaan. Asalkan jangan tinggal saya seorang-seorang. Walaupun dalam kereta, saya tak boleh nak drive ni. Awak bayangkan, saya tengah drive ni, kadang macam ada kereta lalu, saya terkejut. Kereta depan padahal jauh lagi, brake, saya terkejut. Saya jadi macam paranoid. ya betul. Sama juga lah. Hari tu, masa tu ayah meninggal time tu. Memang setahun tu rasa macam blank. Terus blank. So macam kita nak buat something pun, nak buat Grab pun tak ada mood. Memang nak keluar tak ada mood. Lepas tu saya pun boleh katakan saya ni alpha driver. Untuk alpha driver ni untuk recruit driver baru. Di dalam sistem Grab. Dalam sistem Grab sendiri. Betul. Satu lagi ada lagi RRC ni Rakan Representative Committee. So saya jenis buat event juga. Untuk driver-driver Grab lah, untuk bagi dia orang motivasi apa semua. So boleh katakan saya pun ada motivasikan driver baru apa semua lah. Jadi time tu memang nak kayu Grab tu memang susah lah. Lepas tu kita pun tak boleh keluar, kadang-kadang banyak roadblock lah apa semua. Time PKP masa tu leceh. Lepas tu kita recruit je lah. Recruit dalam masa sama, tawakal je lah. Dapat 30 orang, 40 orang sebulan pun boleh lah. Janji ada. Tadi kan abang ada cerita yang masa abang on the way tu, abang dapat panggilan. Okey, awak ada tak macam momen yang macam tengah drive, let's say ada dapat, bukan drive bekerja lah, betul tengah drive seorang-seorang sendiri, bukan waktu bekerja memandu Grab, yang dapat phone call tapi awak jadi paranoid dengan phone call? Pernah tak? Masa tu tak ada. Tak ada. Tak. Nasib baik tak ada. Tak ada sebab memang phone saya pun memang kira macam 24 jam akan ada driver yang call saya lah. Masalah lain lah. Dia dah distract lah. Dia dah distract benda lain. Kira boleh lupakan sekejap lah. Tapi kalau seorang-seorang, macam Syafiq juga lah, kita akan teringat benda tu. Paranoid tu memang tak boleh lari lah. Memang betul. tak boleh lari. Rasa berat benda tu kan. Tapi tadi awak kata yang nak sampai tahu awak beritahu wife yang kalau perlu, bukan kata berehat, tapi berhenti main bola pun awak sanggup. Ya betul. Dan last sekali, apa yang buat awak decide? Memanglah wife kata tak apa, awak kata tak decide, tapi dalam diri awak kenapa? Apa yang buat awak kuat? Dan macam mana awak boleh kuat untuk sambung balik? Apa yang paling penting macam saya cakap tadi, yang paling penting saya nak tengok wife saya happy. So bila wife happy, and then family saya pun bagi side family saya pun dia orang sentiasa bagi sokongan. Apa yang terbaik untuk saya, maksudnya apa yang saya nak sekarang, saya cakap saya nak tengok family happy, saya nak tengok wife saya happy dulu. So dia orang semua support daripada belakang. Bila wife sendiri pun yang cakap daddy dia bila dia cakap satu tahap tu
tak payahlah kita nak berhenti. Ini macam saya cakap tadi, ini punca rezeki kita. Tak apa. Dalam masa 2 bulan, betul, memang dia kuat. Bila itu yang jadi, okey saya bangkit balik. Wife saya dah bagi green light, dia pun dah semangat, dia pun dah dah boleh berjalan. Doktor kata kalau ikutkan ni untuk dia recover semula, recover betul-betul full 6 bulan. Tapi dalam masa 2 bulan, sebulan lebih tu dia dah okey, dia dah pergi toilet sendiri. Semua dia dah settle dah. So bila itu yang buat jadi saya kuat. Bila kadang saya cakap Mami ready punca apa semua, dia kata bukan salah ready, dia cakap memang yalah kita tak, sebab kita yang drive. Kan maksudnya ada 3 kematian. Saya ambil masa yang lama tau, saya cakap Mami dia minta maaf hari-hari tu. Tapi dia kata ni bukan, ni memang dah pada dia kata. Dia pun tak boleh buat apa dah. Dah jadi dah. And then yelah sebab saya tahu okey family mentua. So memang yelah saya nak tengok dia orang happy dulu. So dia orang pun dia cakap okey dah. Dah lah balik lah cari rezeki kan. Okay, bila saya cakap macam tu family okey. Lepas tu family saya pun okey. Wife saya pun kuat. Lepas tu dengan sokongan daripada bagi saya Tengku Mahkota, dia pun okey, dia bagi sokongan. Dia cakap dia call saya, dia message saya, dia call, Pit, apa yang kau perlukan? Kau cakap je. Kau nak rehat, kau betul-betul recover, kau balik. Kalau kau nak balik, kau balik. Kalau kau tak nak, kau nak rehat sampai bila pun, aku akan sokong kau. Dari segi kewangan TMJ, dari segi kewangan, dari segi apa pun, dia cakap apa yang kau nak minta, kau minta je Pit. Tu alhamdulillah saya dapat ketua yang baik. So saya memang alhamdulillah syukur. Tapi yang itulah antara golongan-golongan yang support untuk saya bangun balik, family, Tengku Mahkota, rakan-rakan, memang kebanyakan memang semua akan support saya. Tapi apa momen yang paling awak, macam yang awak mungkin boleh share, yang mungkin awak boleh ingat, yang waktu yang paling awak tak boleh lupa waktu awak dalam tempoh bersedih? Yelah momen yang macam saya cakap, saya tak boleh tinggal seorang-seorang. Setiap momen bila saya duduk Setiap kali seorang je habis? Walaupun saya drive balik. Saya drive balik, contoh okey, saya pergi training pukul 5.30. So petang saya okey, saya balik, saya pergi training. And then bila saya balik tu, bila dalam keadaan yang gelap malam, so saya akan menangis. Maksudnya memang kadang wife saya tak tahu. Saya duduk depan, saya sampai depan pintu, tak keluar lagi kan. Memang saya akan macam menangis macam budak-budak. Kalau bahasa Kedah teriak lah, teriak. Memang itu setiap hari. Itulah memang saya sampai, tapi tak semua orang tahu. Memang saya rasa yang benda ni wife saya pun saya tak tahu. Saya duduk depan pintu, memang saya akan teriak sepuas-puasnya. Apa yang dia tahu waktu saya tidur. Waktu saya tidur tu dia tengok. Kadang saya duduk senyap-senyap, saya diam. Lepas tu kadang-kadang dia panggil, dia tengok mata saya merah. Lepas tu itu pun mungkin itu pun selepas saya dekat Johor. Lepas tu dia pun cakap tiap malam dia pun macam ni. Tapi dia tak tahu lagi waktu mungkin dalam seminggu dulu lepas kita orang duduk hanya ada kita orang je. So bila dia tengok mata mana boleh, dia cakap sebenarnya tiap malam macam ni. Sebelum tidur tu bila pejam mata dia, muka-muka yang yalah 3 orang tu, muka-muka tu dengan memang akan dia sepusing. Masuk kejap anak, kejap mak, kejap tu kan cakap. Dia macam awak cakap lah, awak kehilangan anak tapi dia kehilangan ibu dan anak. Berat tu bang. Berat. Dan dia cakap kalau benda ni tak semua orang yang boleh go through, yang boleh handle benda ni. Silap-silap setahun pun ada yang tak recover lagi. Betul. Tapi okay bang, apa yang kita borak tadi bang, sebenarnya dia cerita pasal experience awak, experience daripada Syafiq sendiri, nak bangkit, nak fight balik dengan, kadang-kadang bukan fight dengan orang tau, nak fight dengan diri sendiri. Betul. Fight dengan diri sendiri lagi susah daripada nak fight dengan orang sebenarnya. Betul. Orang kita lempang settle bang. Tapi diri sendiri ni takkan nak lempang diri sendiri. Lempang pun belum tentu kita dah boleh cover boleh dah. Tak boleh, susah. Betul. Tapi macam okay, maybe Abang Syazli boleh ada any message nak bagi tu orang yang pernah ada rasa nak give up dalam hidup, diuji berat. Maybe abang boleh share terus. Contohlah, macam saya pun dulu, macam mana saya boleh get up sampai hari ni. Yes. So basically apa yang saya buat, saya ada satu macam slogan ni lah, try mesti try. Awak punya prinsip hidup. Okay. Mesti try. Sebab kalau kita tak try, kita tak tahu. Okay. Tu satu. Lepas tu kalau kita try, kita gagal, kita try lagi. Sebab benda ni memang kita
akan try selagi kita hidup dekat dunia ni, kita try je sungguh-sungguh sampai kita berjaya. So basically kita kena ada motivate diri kita sendiri, macam mana kita nak bring up hidup kita, macam mana kita nak be responsible lah. So benda tu memang susah. Mula-mula memang susah. Macam mana cakap senang. Cakap senang, betul. Betul bang. Semua orang memang cakap senang. Sabarlah semua. Janganlah fikir macam tu. Memang senang. Tapi kita diri sendiri tu bila dah ada trauma ke, ataupun kita tak ada psikologi yang betul-betul nak bagi kita fikir macam mana nak hidup seterusnya, itu yang susah sebenarnya. Sebab saya suka juga satu ayat ni kan. Selalu kita macam tadi awak cakap tu senang. Betul. Sabar. Tapi nak sabar waktu diuji ni lagi payah sebenarnya. Betul. So memang benda tu sangat susah. Tapi Syafiq, awak punya message untuk orang-orang yang ada perasaan aku nak buat apa lagi, aku dah buat salah, aku dah buat mistake. So awak ada apa-apa message untuk orang yang nak give up? Kita tak tahu pengalaman, dugaan masing-masing. So kita tak tahu seteruk mana dia punya pengalaman. Tapi apa yang boleh katakan, setiap pengalaman yang dugaan yang kita tempuh tu, itu sebenarnya adalah ujian. Memanglah ujian, tapi dia mesti ada hikmah dia. So untuk saya sendiri, apa yang boleh katakan, kita kena go through. Buatlah macam mana pun, kita tak boleh patah hati kita. Sebab bila kita kita dah ada dugaan, tapi kalau kita still dengan kita pegang dengan dugaan tu, mungkin kita akan jadi lagi worse lah. Bagi saya, macam saya sendiri, saya macam mana pun daripada awal-awal tu saya cuba sibukkan diri. So bila kita sibukkan diri, kita akan, kita mungkin akan lupa, tapi benda tu akan datang. Tapi bila kita everyday kita buat benda yang sama, so kita cuba sibukkan diri, kita duduk dengan orang yang sayang, ataupun rakan-rakan yang sentiasa bagi semangat. Itu yang penting, kita kena duduk dalam circle yang baik. So bila kita ada masalah, kita cuba cari circle, cuba cari orang yang sentiasa boleh kita harapkan. So dari segi situ mungkin apa yang kita cuba, mungkin kita nak give up, tapi kita dapat circle yang sentiasa orang yang positif. So kita akan benda yang give up tu dia akan jadi macam buat aku nak give up. Sebab benda ni macam kita masa lalu kita tak boleh nak ubah. Apa yang dia katakan, masa lalu kita tak boleh nak ubah dah. Apa yang jadi tu macam kita tak boleh nak dia orang ada lagi dengan kita. So tak boleh, benda tu dah habis. So masa depan itu je lah yang untuk kita bangun, untuk kita buktikan masa depan ni untuk aku buat yang lebih baik. Kita cuba buat baik untuk masa depan. Itu yang apa yang boleh saya katakan untuk kepada semua orang yang cuba nak give up, ataupun ada kita tahu macam-macam dugaan, macam ada yang kita nak buat satu benda yang something yang tak elok lah. So benda yang paling penting, cuba kita buat baik untuk kita jadi lebih baik di masa depan. Saya confident 100% yang awak mesti ada banyak conversation dengan wife awak, especially cakap pasal apa yang awak latih di dalam foto sebenarnya. Tapi kalau awak diberikan peluang sekarang ni, saya beri awak peluang untuk awak berikan satu penghargaan untuk wife awak, apa awak nak cakap? Untuk saya, dugaan saya lain, tapi dugaan dia bertambah, ada extra punya dugaan. Tapi dia punya go through, dia punya semangat itu memang apa yang boleh katakan, memang saya terlampau respect. Saya memang tak ada lagi saya boleh jumpa orang yang sekuat dia. Dalam masa yang sama, dia antara orang yang terlampau, maksudnya kita tahu dia sedih. Kita tahu dia memang worst, dia memang down habis, tapi dia punya spirit, dia punya semangat, dia punya boleh katakan dia boleh lawan dengan ego dia tu. Mental dia tu, terus saya cakap, saya kalah. Mungkin orang nampak kata saya strong, tapi sebenarnya dialah pembangkit semangat. Wife saya ni memang, apa lagi saya nak kata, dia punya hidup dia lagi, kalau bagi dalam keadaan dalam masa itu memang lagi worse pada saya, tapi kekuatan dia tu terlampau kuat, memang saya tak boleh nak gambarkan dengan kataan apa pun untuk dia punya kekuatan tu. Susah bang. Ya, sebab saya rasa kalau saya tak tepat dia, mungkin saya bukan
Belum tentu saya boleh gas up Yeah. balik and then boleh main bola balik and even boleh pergi ke national team balik. Itu benda yang Yeah. besar sebenarnya Fik. I respect bro. Tapi Bang Shanley, last part untuk awak. Dah jadi driver Grab lama, dah macam-macam cerita kita dah share semua. So pengalaman pun dah banyak bekerja ke apa. Tapi what's next untuk seorang Shanley? Selepas ni Okay. saya actually banyak kagum lah dengan apa yang saya buat sekarang. Okay. Sebab apa, bila kita contohlah macam driver baru nak ajar pasal Grab, Okay. so saya akan ajar lah daripada A to Z. Okay. Ambil lesen PSV lah, lepas tu nak daftar, proses dia, buat puspakom kereta apa semua. So benda tu saya akan guide dia orang sampailah bila-bila. So benda ni lah saya buat kerja amal daripada dulu sampai sekarang. Saya teringat balik apa yang ayah saya buat sebelum ni, arwah ayah saya. So basically dia pun orang yang OKU. Dia dekat OKU, dia pun mualaf pula kan. So dia convert masuk Islam masa tu. So basically dia punya hidup banyak yang orang dah buat kerja amal dekat dia. Saya buat benda yang sama apa yang orang dah buat dekat dia. So kita motivate diri kita lah daripada situ. Syafiq, apa target seterusnya untuk seorang Syafiq Ahmad? Untuk seorang Syafiq Ahmad as a player. Okay. Okay, kita cakap dulu. As a player, as a suami, Yeah. as a bapa. Betul, as a player. Ya, first kali memang yalah saya perlu menambah baikkan diri saya dalam setiap latihan, setiap game. Bila saya bermain dengan lebih baik, saya berlatih dengan lebih baik untuk saya membantu pasukan untuk mencapai target-target, untuk mencapai kemenangan setiap perlawanan. As a ayah, memang tanggungjawab saya untuk menambah baikkan keluarga saya. Maksudnya ialah dari segi kewangan, dari segi fasiliti, dari segi segala-galanya. Dan untuk seorang suami, apa yang perlu saya katakan, saya perlu membalas segala jasa isteri saya. Itu yang paling, as a suami yang daripada dulu sampai sekarang, kadang memang saya rasa ni tak cukup. Apa yang saya buat sekarang untuk wife saya, kadang saya rasa tak cukup. So memang dari dulu sampai sekarang memang saya cakap, okay, apa-apa pun saya cakap sebagai seorang suami, memang apa yang penting, memang apa yang terbaik untuk wife saya memang akan. Macam sekarang wife cakap nak apa, saya cuba realiskan apa yang dia nak. Jasa dia tu dengan saya tu terlampau, bagi saya sendiri lah, memang sampai dari dulu sampai sekarang terlampau banyak yang saya perlu lakukan untuk dia. So thank you lah untuk cerita-cerita yang sangat inspirasi, yang sangat dia menyentuh tu lah. Semua kita ni lelaki payah nak nangis sebenarnya. Ataupun mungkin saya mungkin susah nak nangis, siapa tak tahu. Tapi mungkin awak berdua dah tak larat nak nangis. Dah tak ada ruang untuk nangis dah sebenarnya. Thank you so much. Tapi dari itulah cerita daripada Abang Shanley dan juga daripada Syafiq Ahmad. Di luarnya tenang, tapi di dalamnya kita tak tahu perasaan masing-masing, cabaran masing-masing, ujian masing-masing. So maksudnya tak ada sebab untuk kita semua rasa give up dengan setiap ujian yang datang. Sebab masing-masing ada jalan cerita masing-masing dan masing-masing ada sebab. Kalau bukan kita, mungkin ada orang lain yang lebih perlukan kita. Yang dah lepas, kita kena fokus pada yang depan. Bina jiwa kekal.